Alqamah bin Qais ketika hadir jenazah, lalu ia berdiri di atas kubur dan berkata, adapun hamba ini maka telah tiba kiamatnya. Sebab seorang bila mati maka melihat segala persoalan hari kiamat, iaitu syurga, neraka dan malaikat. Dan ia tidak dapat berbuat suatu amal, maka ia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat. Dan ia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaannya saat matinya. Maka sungguh untung siapa yang penghabisan amalnya kebaikan. Diingatkan sahabat ni Alqamah Qais ketika satu hadir dia menjis jenazah, berdiri di atas kubur dan berkata, berdiri di atas kubur tu bukan di atas kubur sahabat tu, tepi lah maksudnya apa? Apa dia kata? Adapun hamba ini maka telah tiba kiamatnya. Tengok jenazah tu, bagi tahu sahabat tu dah tiba bab kiamat. Kita kalau tengok orang mati, tengok orang mati, kadang-kadang tak pergi kubur lah. Kalau jenazah ada kat sini, kita boleh cakap lah, ni lah, dah mula kiamat dia. Atau daripada rumah dah tak ada nyawa dia, kita boleh cakap kiamat tu dah bermula. Bukan kiamat besar, kiamat untuk personal, untuk seorang. Nak mengingatkan kita besok mati, mula kiamat kita. Tu ingat, kuat dia punya motivasi tu, hebat, nak mengingatkan kita, nak ingat Allah Ta'ala ataupun tidak. Selagi kita hidup sekarang ni, semasa kita hidup, sama ada kita nak Allah Ta'ala ataupun tidak, nak kitab Allah Ta'ala ataupun tidak, nakkan ikut Rasulullah ataupun tidak. Itu je pilihan, tak ada juga. Yang dunia ni sebentar je, mampir saja, betul? Sekejap je. Yang kita timbang selepas mati, apa yang kita dah bawa. Dunia kita boleh cari, sawit ke, kontrak ke, rumah ke, kebun ke, semua kita boleh cari. Yang kita bimbang selepas mati, apa benda kita bawa. Mati pula tak ikut masa. Kiamat kita tak ikut masa. Kiamat yang besar tu cukup masa, habis. Kiamat kita lagi cukup masa kita, habis. Dia kata sudah tiba kiamatnya. Persoalannya bila kita melihat segala persoalan kiamat, iaitu yang kita kena lihat ada bab syurga. Lepas kiamat ada bab syurga, lepas kiamat ada bab neraka, dan bab malaikat. Semuanya ada lepas kiamat. Kalau kita takut dekat dunia dengan Allah Ta'ala, takwa betul-betul, alhamdulillah, tak jadi masalah. Belum sampai ke hari akhirat, sampai masuk kubur tu pun tak ada masalah. Sebelum di kampus lagi pun kita tak ada masalah, bertenang. Itu yang ada jenazah wangi, jenazah senyum, jenazah yang kita nak uruskan jenazah itu seronok kita uruskan. Yang gali kubur jenazah tu pun bertenang, bau harum, bau tanah dia harum semua. Pasal tu dia tak ada masalah dengan Allah Ta'ala, Allah jaga dia. Tapi kalau dia bermasalah awal-awal lagi dekat dunia, itu yang macam-macam berlaku. Kadang-kadang nak kuburkan dia tu pun tak muat kubur. Berlaku betul. Nak kuburkan, nak masukkan jenazah tu ke dalam yang lahat tu, tak muat. Orang tu bukan besar tu, gali lagi kubur, tak muat. Besarkan lagi kubur, tak muat. Sampai satu keputusan, ambil jenazah, tekan di dalam tanah.
pakai tangan, pakai kaki terus. Nampak? Tu macam-macam tentang berlaku diceritakan oleh Tuan Guru. Pasal apa? Dia bermaksiat sebelum mati tu tak habis maksiat lagi, berterusan maksiat. Ni kita sebab ni kita sekarang ni ada majlis, ada ilmu, ada macam-macam yang Allah tunjuk. Kena ada bab ingat dengan Allah Ta'ala, kena ada bab malu. Yang kita bimbang sekarang ni, zaman orang dah tak ada malu. Orang dah tak ada malu. Yang paling hebat, tak malu langsung dengan Allah Ta'ala. Ingat betul, apa yang dibuat kita ni kena ada bab malu dengan Allah Ta'ala. Bukan bab nak alim, kena alim. Jangan kutuk orang, nak jadi alim betul, pergi masjid, pergi surau. Kena ni. Pasal apa? Pasal takut dia dengan Allah Ta'ala, malu dia dengan Allah Ta'ala. Allah bagi rezeki, Allah bagi nikmat. Hebat. Dengan apa, nikmat yang duduk di kampung selesa, bangun pagi sejuk, betul? Sedap. Baru jauh beza duduk bandar, betul? Malam hujan pula. Ada beberapa hari panas, malam hujan, tak berhenti daripada pagi subuh semalam. Lepas subuh sampailah petang malam masih hujan. Tengok nikmat tu antaranya. Bab peningat, bab syurga. Ada pas bab kiamat, ada bab syurga. Macam mana nak masuk syurga? Ni duduk ni bukan saja-saja. Ini Nabi panggil, Nabi kita Nabi Muhammad SAW duduk majlis ilmu ni panggil taman-taman syurga. Nampak? Duduk di taman syurga. Memang tak nampak pun ada syurga ni, tak nampak. Tapi kita duduk salah satu portion, salah satu bahagian daripada taman-taman syurga. Walaupun daripada awal tidur mengantuk gitu, tak jadi masalah. Pasal kita duduk di masjid, betul? Kita bukan duduk di rumah. Jauh beza orang yang duduk di rumah. Jauh sangat beza. Ni barakah dia. Pasal apa? Nak tazkirahkan hati kita. Hati ni selalu leka lama kita. Pasal kadang-kadang bila hati tak ditazkirah, hati tu jadi liar, susah nak jadi jinak. Tapi kalau hati selalu ditazkirahkan, jinak macam mana? Kalau binatang, kalau jinak kan senang kita uruskan, betul? Lembu nak naik lori, susah. Ada ayat ni, tepuk dia naik. Jinak ni, saya ingat lagi arwah mak saya nak jual satu ekor lembu yang besar sekali. Kita boleh, bila nak naikkan lembu tu, semua orang tolak tu, tak naik lembu. Dia tak ada naik lembu tu lori. Dia tahu dia nak pergi. Datang mak saya, naik lori. Nampak? Jinak, jadi jinak. Itu jinak. Nyata, betul. Kita hati kena jinak, kena tazkirah, jadi jinak untuk taat perintah Allah Ta'ala. Kalau tidak, jadi biar macam-macam benda yang tak senonoh kita buat. Langsung tak ada malu. Tazkirah hati kita. Pasal apa? Hati ni tuan-tuan kena ingat, hati ni tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kita. Hati ni Allah tengok kita pagi-pagi ni, nak ke mana hati kita? Sebelum subuh hati kita nak ke mana? Apa yang kita niatkan? Nak bangun tahajud ke tidak? Nak bangun tahiyatul masjid atau tidak? Dah sampai masjid, nak tahiyatul masjid tidak? Dah azan, nak buat sunat fajar atau tidak? Kalau ikut hati jinak, kita sunat fajar. Pasal kita tahu bila sunat fajar pagi-pagi, pahala dia macam satu alam. Skill pahala 2 rakaat solat sunat, bukan 20, 2 je. Pagi ni termenung, kalau tengok hati kita, tak lama lagi dah Zulhijjah. Apa yang kita nak buat?
1 sampai 9. Betul? Kita boleh nak puasa. Nak buat apa lagi tuan? Takkan sampai bila kita nak makan. Betul? Rancang buat puasa kita. Tak terdaya, aku nak puasa 9 Zulhijjah. Senin Khamis, lepas tu ada 9 Zulhijjah puasa. 9 Zulhijjah ada apa? Hari yang Allah kita boleh minta keridaan Allah Ta'ala. Kita tak terpilih tahun ni nak ke Mekah. Ada orang tahun ni Mekah? Ada? Dapat? Ada tahun ni? Tak dapat satu orang? Memang tak dapat. Pasal production saja 41 orang. Dalam banyak 14,000 tu, production saja 41 je. Biasa 1,000 lebih. Tapi tahun ni pasal apa? Di sana daripada 4 juta jadi 1 juta. Diturunkan. Asalnya kita 30,000 jadi 14,000. Nampak? Tak terpilih lagi tahun ni. Apa kita buat? Angkat tangan tuan-tuan, minta. Pagi-pagi ni, subuh-subuh ni, ya Allah, aku nak ke Mekah, ya Allah. Aku nak tunaikan yang kelima. Mohon ya Allah. Takkan Allah tak dengar kan pagi-pagi? Apalagi pada hari 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dengan puasa kita. Orang yang dapat pergi, dia pergi ke Mekah, dapat pergi Arafah 9 Zulhijjah. Dia alhamdulillah. Tapi kalau dia pergi sana, tak ada ilmu, susah juga. Kena dia. Kalau tak ada ilmu, dia pergi sana, duduk bawa kemah. Bila minum air zam-zam, betul? Duduk pasang kipas, ada air. Rugilah. Patutnya dia keluar kemah, angkat tangan air apa, angkat tangan kiblat, tapak tangan ni ke langit terus. Mohon kepada Allah Ta'ala untuk pergi Mekah, macam-macam yang kita minta. Boleh, tuan-tuan? Tu hati yang Allah tengok kita. Bab tu, ya. Kemudian bab surga, bab neraka. Bila tiba masa kiamat tu, ya, bab neraka, ada tak bab neraka? Confirm ada. Nabi dah beritahu, dia tengok dah dalam Isra Mi'raj, macam-macam ahli neraka dikerjakan oleh malaikat-malaikat neraka. Daripada Zabaniyah, malaikat Malik semua mengejar kita. Tak ada belas kasihan. Bila tengok jenazah tu, jenazah kata apa? Dia kata bab neraka ni, bab masuk neraka tak ada bab kasihan. Kita susah ke kampung ni, ada jawatan kuasa, ada badan-badan yang nak bantu. Tapi bila masuk neraka besok tuan, dengan Allah sekali, tak ada bab kasihan. Malah Allah perintahkan jangan bagi can orang ni waktu dia hidup, dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia rumah Allah Taala, lalu dia tengok, ada sembahyang lagi. Ya, rugi kan? Pasal dia sombong. Waktu dia hidup, sombong. Lepas tu bila masuk ke kubur, kadang-kadang sesal yang tak sudah-sudah. Mati dah. Masuk yang lahat tu, ya. Bila masuk disorong kita, kambus balik semua orang. Tersedar kita dengar selipur orang balik balik kubur tu, ke atas kita dengar derapan selipur, rompak, kasut atas kubur tu bergerak, kita dengar di bawah. Allah Akbar. Kita nak meraung macam mana tuan-tuan? Dalam tanah. Nak meraung mana? Nak panggil siapa? Masa tu kita semua-semua. Sebab tu kena ada siap. Tu yang kita bimbang bab neraka. Bila mati, kiamat datang, terfikir bab syurga, terfikir bab neraka dan para malaikat. Dan tidak dapat berbuat satu amal. Masuk je kubur, datang 2 malaikat. Kita akan baca bab Allah. Malaikat bukan jarang-jarang diceritakan, betul? Malaikat Munkar, malaikat Nakir, rambut sampai ke tanah. Kalau berdiri kita ni, kalau kita lah, rambut kita sampai ke tanah, kita tak toleh belakang. Orang belakang tengok, apa jadi kan? Tengah bawa kereta pukul 3 pagi, tiba-tiba tengah jalan, ada orang rambut sampai ke lantai. Kita nak teruskan perjalanan ataupun nak reverse tu? Macam mana? Tak pakai tudung lagi. Macam mana? Kaki pula tak sentuh lantai.
Macam mana tu kan? Nak teruskan bawa kereta ataupun nak gostan? Yang hebat bila gostan ada pula kat belakang. Macam mana? Kita pula payah pula nak pengsan. Cuba nak merem tak boleh juga. Bila pejam mata, merem tu merem. Pejam mata, buka mata, depan mata lah. Macam mana? Kita tak tengok muka dia, rambut saja sampai lantai. Macam mana? Nak tegur dia, kenapa tak pakai tudung? Boleh, betul? Itu ke atas bumi, belum dikubur, belum dalam kubur. Diceritakan dia punya rambut sebawah. Taring tu sampai ke tanah. Kalau taring sampai tanah, muka macam mana tuan? Muka macam mana? Tu taring. Suara macam guruh, macam petir. Bukan di luar, dalam kubur tuan. Kita di luar dengan berdet tu, Allah, lari kita. Kan guruh kat luar tu sekali meletup, kita relax lagi. Boleh order lagi jagung, boleh order lagi apa balik. Kali kedua guruh tu berdentum, boleh order lagi mi rebus, mi kari, roti john, betul? Kali ketiga berdentum paling kuat, order apa tuan? Tinggal semua, betul tak betul? Masuk kereta terus. Jalan. Tu macam itulah keadaan malaikat muka nakir tuan-tuan. Tak tahu macam mana nak kata. Yang dah jumpa pun tak pernah cerita kat kita. Betul tak betul? Yang dah jumpa muka nakir, ada tak cerita kita? Ada? Yang dah jumpa tu tak balik. Kalau dia balik cerita kita pula lari. Tu habis kita. Tu hebatnya pada bab hari kiamat, apalagi bab kubur, ini diceritakan ada bab malaikat yang kita akan jumpa. Kemudian yang hebat lagi diceritakan ni, masa tu dah habis amal. Waktu hidup kita boleh duduk mengaji sini, betul? Waktu dah masuk dalam kubur, mengaji apa tuan-tuan? Ada pernah satu ustaz buat kuliah dekat kawasan kubur? Ada? Ada ke tak ada? Adalah ustaz tu buat kuliah dekat kawasan kubur. Ustaz tu ada masalah. Tauliah mana pula dia dapat tu? Tak ada, tak pernah dibuat orang. Ni amal kita habis. Tu yang kita menyesal. Menyesal apa? Masuk je kubur, masuk je tanah, menyesal. Ya Allah, aku nak keluar sekejap ya Allah. Aku nak solat sunat ya Allah. Aku nak sedekah ya Allah. Masa tu baru ada sedar 100 pas 100. Waktu dia hidup, sayang duit. Tong lalu senyum je. Pasal apa? Dia kata, ustaz kata kalau senyum itu pun cara sedekah. Janganlah senyum, masukkan jugalah tong masjid, betul? Ini senyum je. Itu bukan senyum, tu bukan sedekah. Itu kedekut nak mampus tuan. Allah, tak nampak pun tong begini. Kena gerak tong. Nak test begini. Boleh? Kena gerakkan tong. Kalau tidak tak terdidik kita. Kena gerak tong. Biar kita ni terdidik. Jangan sayang-sayang duit. Jangan sayang-sayang hati. Kalau tak terdidik kita ni susah. Jadi kedekut yang Piramli kata haji bakhil. Siap buat filem, betul? Orang tua tu bawa watak tu memang tak boleh lawan haji watak. Confirm memang muka haji bakhil. Dah lah haji bakhil. Nampak? Piramli bagi mesej tu kan. Jangan buat macam tu. Jangan jadi haji bakhil, jangan kedekut, sayang duit. Simpan, mati dia. Nak buat macam mana? Sayang duit banyak. Nak pergi Mekah takut, nak pergi, bukan tak duit, nak pergi Mekah takut apa? Takut COVID. Takut dia COVID, padahal COVID dah habis dah, betul? Dah reda dah. Tak yakin dengan ayat Allah. Kena keluar. Bismillah, tawakkal Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Lepas sembahyang zikir, jangan tinggal. Itulah perisai, itulah vaksin kita. Apa yang nak kita bimbang?
mati tak mati. Kita memang diekori oleh malakul maut, tuan. Tu Imam selalu baca surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Buka surah Sajadah, muka surah pertama, ayat yang paling bawah sekali, As-Sajdah. Kita sedang diekori oleh malakul. Nak lari mana, tuan? Memang mati. Lari ke Johor, mati. Lari ke Penang, mati. Lari ke Mekah, mati. Nak lari mana, tuan? Tu, jangan sampai kita sayang-sayang. Okay? Tu, kerana kita ni menyesal dah sudah pasal sayang sangat. Kemudian, dan dia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaannya di saat mati. Allah. Itu yang tadi tu Imam baca. Allahumma htim lana bi husni khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Besok dibangkitkan kita dalam keadaan hujung kematian kita. Kalau tengah mengumpat, time mengumpat tu besok ditunjukkan. Kalau tengah main bola lah dibangkitkan. Tengah minum air arak, besok dibangkitkan. Macam itulah keadaannya. Nampak? Tengah main judi, habis tuan. Macam itulah besok diangkat. Hujung dia dibangkitkan. Tengah main golf maghrib-maghrib, dibangkitkan dengan kayu golf sekali dia. Allahu Akbar. Tu macam-macam perangai, tuan. Ini maksud ini, ya. Maksudnya dibangkitkan pada kiamat menurut keadaan di saat matinya. Sebab tu kita kena cari mati kita, mati yang terbaik. Contohnya mati tengah dalam masjid, tengah mengaji, tengah cari ilmu. Yang paling hebat baru ni saya tengok video, tengah baca khutbah, tuan. Tok Khatib tengah baca khutbah. Saya tak ingat daripada Pakistan ke daripada Arab. Mati kan tengah baca duduk ni, di baca khutbah, dia tak tahan duduk, boom, mati. Tak habis ni khutbah. Hebat tak mati dia? Memang first class mati dia. Walaupun khutbah tak habis, tapi dia mati. Baca khutbah confirm hari Jumaat, betul? Bila mati tu atas tapak masjid, tempat sujud, dia member masjid. Mati yang terpuji, dicemburui. Itu dipanggil mati yang dicemburui oleh semua orang. Pasal mati dia memang terbaik. Sebab tu kita ni kalau boleh jangan berhenti doa, ya Allah aku nak mati yang terbaik. Bukan mati di rumah, tuan-tuan. Jangan kita duduk seronok nak merancang, aku nak mati di rumah, aku nak selesa. Jangan, silap besar, kerugian yang amat besar. Kita nak mati di masjid, kita nak mati tengah baca Quran, kita nak mati tengah zikir. Bayangkan kalau mati tengah berwasapan. Tahu berwasapan? Pagi-pagi, bangun pagi, tak bangun lain pun, tak baca doa tu, bangun handphone. Bukan tengok isteri, bukan tengok anak, dia tanya handphone. Maka bangun pagi, alhamdulillah aku ada nyawa lagi pagi ni. Aku nak ke masjid, aku nak ke surau. Ni alhamdulillah dah siang pokoknya. Macam mana, tuan? Mati sedang tak sembahyang subuh. Bayangkan. Macam mana nak jawab? Susah, tuan. Jangan. Itu yang kena rancang kehidupan kita. Menurut di saat yang keadaan samatinya, maka sungguh untung siapa penghabisan amalnya kebaikan. Orang yang hebat bila mati amal dia masih bergerak, infak dia dah buat bahagian kurban, dah hantar duit kurban, tiba-tiba dia mati. Jalan tak kurban dia? Pahala kurban dia jalan tak? Dia infak dekat masjid, aku nak buat tembok masjid, masjid dah besar kan, aku bayar bil masjid untuk setahun. Jalan tak pahala dia? Allahu Akbar. Walaupun dia beli satu je batu bata, letak dinding masjid tu yang bocor dindingnya, dapat tak pahala dia? Dapat selagi masjid tu tak roboh, selagi tu orang sembahyang, selagi tu orang berdoa, masjid tu bergerak, dia punya pahala. Dia dalam kubur
bertimbun-timbun pahala tuan-tuan. Sebab tu jangan sayang duit, jangan sayang harta. Boleh tuan-tuan? Ni dia fikir, jangan langsung tak buat korban tahun ni tuan-tuan. Ya, kita macam-macam benda boleh bayar dalam masa setahun. Kenapa setahun sekali kita tak nak buat korban? Ada buat korban di masjid? Ada? Ya. Yang penting bukan nak satu bahagian, kedua bahagian. Yang penting kita ambil bahagian buat korban. Boleh tuan? Pasal benda ni berlaku setahun sekali. Setahun sekali raya korban, betul? Kenapa tak ambil bahagian? Kita dah tak dapat pergi haji, tak dapat pergi Mekah, tak dapat pergi Padang Arafah. Kenapa kita tak ambil bahagian untuk buat korban? Malu kita dengan Nabi Ibrahim, malu kita dengan Nabi Ismail. Dia korban bukan jalan-jalan, nyawa kan? Nyawa. Nabi Ibrahim nak korbankan anak dia sendiri. Perintah Allah Ta'ala. Anak pula taat perintah Allah. Dia kata dengan ayah, ayah silakan. Pasal ini bukan perintah kerajaan lain, ini perintah kerajaan Allah Ta'ala. Bahkan buka minda kita. Jangan sayang duit, jangan sayang harta. Buatlah korban seadanya. Boleh tuan-tuan? Ya? Cari tempat terbaik. Kalau boleh kampung sini. Kalau boleh kita tengok korban tu, kita tengok darah lembu tu, darah kambing tu mengalir. Punya hebat, dihapuskan dosa-dosa. Pahala. Jangan ditengok daging. Kadang-kadang bila korban ni, dia bukan cerita pasal korban. Bila tengok daging tu fresh tuan, hilang mak korban. Buking pula ekor lembu, buking pula rusuk lembu. Kan? Lupakan benda-benda tu. Lupakan bab tamak. Kadang syaitan ni Allah tak berhenti. Dia jadi tamak dapat daging korban tu. Ya? Patutnya selesai korban kenapa saja. Kalau ada rezeki dibagi, kita ambil. Memang ada bagian tu kita. Tapi jangan terlampau sangat fikirkan tu. Ini kepala lembu aku punya, kulit lembu aku punya, engkau ambil ekor je. Janganlah. Ya, pastikan kita ni hilang bab. Macam kita sujud lah. Ya, sujud ni kalau surah sajadah as-sajadah tu ditafsirkan dalam as-sajadah oleh Ustaz Syahri Rahman. Bila sujud dia, sujud dari kepala kita ke lantai, sebenarnya kita buang sombong kita, ego kita. Bahasa Jerman dia kemekek kita. Betul? Betul kemekek. Buang terus. Lepas sembahyang kita normal. Dah tak ada bab sombong, dah tak bawa ego, dah tak ada bab tamak, dah tak ada bab busuk hati, bab dengki hati, bab nak cerita haluan. Habis dah. Pasal kita baru lepas sujud. Tu. Jangan memang lepas sujud. Diceritakan dalam As-Sajadah ayat yang ke-18. Saya ingat ayat tu yang mula-mula saya tak ajar. Tu cerita dia. Bila kita sujud itu benci. Kalau kita nak infak, kita diam, tak nak cerita. Kesan dia. Kita tak nak bagi tahu siapa yang bagi duit ni, siapa yang sedekah. Kita tak nak bagi tahu. Biar Allah saja tahu. Jangan kita nak bagi 1,000 ke, 2,000 ke, 3,000 ke, apa ke, kapek masjid ke, dinding masjid ke. Tu aku punya tu. Jangan. Jangan cerita kalau boleh. Ya, jangan cerita. Kita kalau cerita kat makhluk, tak dapat apa tu. Kita dapat apa? Dalam Facebook, I like. Kalau dapat 1 like tu pun dah terangkat lagi. Bukan 1 juta, 1 je like. Rasa lega. Ada juga orang suka aku. Syaitan suka tak? Suka. Syaitan tepuk tangan. Berjaya juga dia mengerjakan ustaz ni. Betul? Tu contoh tuan. Kita yang biasa betul. Kalau boleh kita buat benda yang baik, tak payah cerita. Nak tolong mak ke, nak tolong bapak ke, nak buat baik untuk keluarga ke, senyap. Biar kita pahala tu, kita dapat pahala penuh. Jangan kita dah buat elok, tiba-tiba pahala tak ada. Pasal apa? Riak kita. Nak menunjuk saja. Ni. Kita dah masuk masjid ni kan? Kita masuk masjid ni, jangan buat perang itu lagi.
Kita dah belajar bab ni, bab yang pertama. Ikhlas yang sebenarnya. Macam siap. Kita siap benda tu sebelum kita masuk kubur. Ikhlas yang sebenarnya. Balik pada kitab tadi. Yahya bin Mu'az, Abu Bakar Al-Wasiti, betul ya? Abu Bakar Al-Wasiti berkata, keuntungan yang besar itu dalam 3. Untung yang paling besar ada 3. Pertama, hidup. Kedua, mati. Dan yang ketiga, kiamat. Adapun keuntungan yang hidup itu ialah, iaitu bila digunakan dalam taat kepada Allah. Untung dia. Pasal apa? Hidup dia untuk Allah Ta'ala. Hidup dia untuk Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni kena ada bab tahu bab kita punya tanda-tanda bahagia. Saya buat, saya share ya. Tanda-tanda bahagia yang Allah kurniakan. Ada 7. Saya belum share ni ya? Belum ya? Ada 7 tanda bahagia kurniaan Allah. Ada 7. Saya catatkan pada toko Pasir Gudang. Yang pertama, mudah untuk taat kepada perintah Allah Ta'ala. Orang yang bahagia ni, Allah kurniakan dia senang ke masjid. Dia senang nak sembahyang 5 waktu. Dia tak senang selagi tak dapat sembahyang 5 waktu. Dia tunggu 5 waktu tu. Dia senang nak bersedekah. Dia senang duduk di masjid. Dia senang untuk majlis ilmu. Dia tak senang kalau tak ada majlis ilmu. Pening kita. Dia tak ada majlis ilmu, pening. Dia dah biasa dengan majlis ilmu, tak senang. Tapi kalau dia ada majlis ilmu, dia akan cari. Tak cukup dalam Facebook, Instagram. Tak cukup dalam YouTube. Kalau boleh dah cari masjid-masjid di kuliah. Dia hafal semua kuliah-kuliah seluruh Negeri Sembilan. Jadual-jadual kuliah di kuliah. Ada tak kuliah dia? Penuh tuan-tuan. Penuh. Masjid Kampung Paya tu, hari Senin sampai Khamis, kuliah subuh, on lagi. Kuliah maghrib tak berhenti. Cukup 30 hari. Kuliah subuh, Sabtu Ahad, confirm ada. Yang ada nyembat pasal ramai yang pencet kat situ. Isnin sampai Khamis, ada lagi kuliah subuh. Bayangkan, berapa kuliah satu bulan? Yang confirm maghrib 30 hari, betul? Yang subuh, Sabtu Ahad, 4 hari. Sabtu Ahad, 1 bulan ada 4, betul? 1, 2, 4, 8. 8, Isnin Khamis ada 4 minggu. 4 kali 4, 16. 16 campur 8, 24. 24 campur 30, 54. Itu saya kata semalam. Tuan-tuan beruntung pasal apa? Ada 54 kuliah sebulan. Tak termasuk lagi kuliah muslimat. Ya. Silap-silap dekat 60 kuliah. Kalau satu ustaz, satu ustazah, satu kitab. Betul? Kalau 50 kuliah, berapa kitab? 50 kitab. Tak payah pergi pesantren, tak payah pergi pondok, tuan-tuan. Duduk saja di masjid. Boleh jadi alim tak? Alim, tuan-tuan. Alim ni bukan duduk masjid, zikir, subhanallah. Itu bukan alim, itu zikir. Alim ni ada ilmu, beramal dengan ilmu. 50 kuliah, 50 kitab. Dia boleh jadi tok guru kan? Memang confirm boleh jadi tok guru kan? Kalau 10 tahun dia mengaji, habis tak kitab. Dia satu kitab kan ambil masa dalam sampai 7-8 tahun sampai 10 tahun. Saya mengaji kitab yang tuan guru dari Sembilan tu, satu saya Hidayatul Salikin, berulang daripada Bangi sampai ke Wan Semaju. 8 tahun tu kan. 8 tahun. Hidayatul Salikin 8 tahun berulang. Tiba-tiba saya pindah ke Perak, terpaksa berulang daripada Perak. Nak habiskan yang 8 tahun tu, ada 2-3 tahun hujung. Habis kuliah, habis 8 tahun masjid Surau An-Naim macam-macam tu. Sembelih kambing tuan-tuan. Syukur dapat habiskan kita.
selama 8 tahun dengan Tuan Guru Datuk Ismail Amos. Mbak, tu buat satu kitab. Satu kitab lagi, saya Salikin, buat kamu papaya. Itu pun sama juga. Lebih pada 8 tahun dengan Tuan Guru Harudin. Tak sempat juga habis duduk Bangi. Berulang daripada Perak 8 tahun baru habis. Ada satu kitab lagi tak habis. Tuan Guru dah meninggal. Habis tak sempat. Kitab Imam Syafi'i. Tu. Maka masa kan, sebab tu mengaji ni memang ada, sebab kena sabar. Kalau tak sabar, habis. Awal tengah-tengah jalan jatuh. Balik kepada kita tadi. Yang pertama, mudah untuk perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, tanda bahagia segala perbuatan dan perkataannya menepati sunnah Rasulullah SAW. Kita dah ikut Nabi dan mengaku Nabi, selawat, qasidah, marhaban, cuma saya Nabi. Kenapa tak ikut apa yang Nabi buat? Tu kena ikut. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, ikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, tanda orang bahagia ni kurnia Allah Ta'ala. Yang ketiga, sentiasa mempunyai kawan-kawan yang baik. Tolong kan, cari kawan-kawan yang terbaik. Kita tahu nilai kawan yang baik, betul? Kawan yang ke masjid, kawan yang kuliah, kawan yang cari ilmu, kawan yang suka pemurah, suka bersedekah, kawan suka buat kebaikan, kawan suka yang mengajak kebaikan. Itulah sahabat. Kawan yang mengingatkan kita bab kubur, kawan yang mengingatkan kita bab sembahyang. Itulah sahabat kita. Jangan putus. Kalau kawan yang masih lagi bersubhat dengan benda-benda yang lawa, leka, benda yang tak senonoh, tolong tinggal grup kawan-kawan tersebut. Tinggal. Orang putih kata left, betul? Orang Bukit Melandu kata left ke right? Left. Kuat sikit dia punya pronunciation tu kan. Kalau Jawa kalau cakap Inggeris power. Pasal orang Malaysia tu dapat. Left terus. Tinggalkan grup. Nak buat apa? Tinggal. Takut bab mati kita masih lagi bersekongkol dengan grup-grup yang masih lagi leka dengan bab maksiat. Yang keempat, tanda yang bahagia ialah baik akhlak, tutur kata dan perbuatannya. Orang yang dikurniakan Allah bahagia, dia baik dan akhlak. Akhlak ni hebat. Sebab tu kalau yang mengaji Quran ni, walaupun dia punya tahfiz, kalau tak ada akhlak, habis. Sebab tu tahfiz di tempat anak saya, tahfiz Sulaimaniyah Turki, yang 6 bulan awal tu dia mengaji, dia akan ajar anak-anak ni akhlak, adab dengan Al-Quran. Sebab jaga kita dengan Quran. Dalam mujizat ayat Allah. Macam mana adab kita dengan ayat Allah Ta'ala. Sebab tu dikatakan dengan Tuan Guru, kalau boleh dengar membaca Quran tu, kita kena berhenti sebab-sebabnya. Dengar. Itu peringatan Allah Ta'ala. Yang keempat, yang kelima. Yang kelima, tanda bahagia kita ya, suka melakukan kebaikan kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Bukan dengan manusia saja. Dengan makhluk. Kucing, anjing, lembu, kambing, dengan mereka ni. Kena buat baik dengan binatang-binatang makhluk. Nabi Sulaiman semut bagi tahu dulu sebelum tentera dia lalu. Dia bagi tahu semut, tolong jaga ke tepi, tentera aku nak lalu. Pak, dia jaga makhluk Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang nampak je semut, baygon, spray terus, habis. Kalau dulu tak ada spray, pakai apa? Tu, pusingkan surat khabar, pakai letter, cucu. Keras semua tu, dari hak terus. Semut, tak salah apa pun semut. Nabi Sulaiman dengan semut hebat, betul? Kalau ada senampak, apa dia buat? Pantang nampak tupai, pening tupai tu, siapa kata pergi lendang. Macam-macam kan, kita adab kita dengan makhluk. Padahal tu rezeki dia, betul? Rezeki dia. Kita jangan marah, dia makan buah sawit ke, buah durian ke, manggis kita, tupai datang belasah. Pasal memang dah rezeki dah, monyet datang, memang rezeki dia, bukan rezeki kita. Kita ingat kita tanam, kita punya semua. Silap besar. Sebab tu ada bab zakat, ada bab sedekah. Tu jaga sikit.
Kena jaga. Suka melakukan kebaikan kepada semua makhluk jin. Orang bagi pelacur yang buat maksiat hari-hari, bagi minum dekat anjing, apa jadi intan? Masuk surga. Bukan hari-hari datang masjid, hari-hari buat maksiat. Allah, dengan pakaian dia macam-macam. Tapi dia dengan binatang dan makhluk Allah Ta'ala, sayang dia, turunkan rahmat. Dia bagi siap cedok pakai kasut, curah ke anjing tu, bagi minum. Anjing tu haus. Kita nampak anjing dah siap kayu. Betul tak betul? Bimbang kita. Saya tak lupa satu kakak yang jual niaga kuih zaman tahun 88 pasal saya. Zaman handphone yang besar, Ericsson tu. Lepas telefon yang pakai beg tu, dah mula pakai telefon yang pegang. Ganggang besar kan. Besar ni. Dia memang dah niaga bagus. Dapat niaga kuih, hantar kat pejabat kami di Jalan Kamuatan. Jalan Kamuatan tu banyak orang Cina berganjing. Tengah-tengah bawa bakul kuih tu, dikejar anjing dia. Nak cari batu tak ada. Apa dia buat? Dia pegang handphone tu, dibaling anjing tu dengan handphone. Terbarai terus sampai handphone tu. Tu saya tak lupa. Lari anjing tu kena baling handphone. Handphone dulu bukan kecil ni. Kecil kan. Dulu handphone panjang ni. Betul. Lari anjing tu, kena baling handphone. Tapi handphone dia apa jadi? Handphone dia habis tu, bersepai terus. Tu pasal orang perempuan dah tak ada kereta, tak ada basikal, dia bawa angkat kuih tu, yang kaki tu, daripada office ke office, satu office ke office. Wah. Tu jumpa anjing kita balik tu kan. Dulu orang tak tu orang ni hebat. Yang ke berapa dah? Yang ke-5 ya. Yang ke-6, suka mengambil berat terhadap masalah orang-orang Islam di seluruh dunia. Kita tak ada kita tak ada senjata, kita tak ada bahan, tak ada bantuan, kita angkat tangan doakan kaum muslim yang di luar sana. Tuan kena ingat, kaum muslim sekarang diterjang di Gaza, di Palestin, di Masjid Al-Aqsa, dan yang terbaru sekarang lagi hebat di India. Ada 200 juta penduduk India yang dikerjakan sekarang. Bukan bekerja, dikerjakan, dihalau, diherdik, dihina, diseksa, dipukul macam-macam. Di India ada 200 juta penduduk Islam. Kita penduduk Malaysia 30 juta. Satu Malaysia ni 30 juta. 30 juta ni sama besar dengan penduduk di Istanbul tu. Istanbul saja 30 juta, ibu negara Turki. Sebab kecilnya kita. India ada 200 juta penduduk Islam yang sedang dikerjakan. Kita angkat tangan doakan. Boleh tuan? Pasal ulama dah beritahu, mana tapak kaki umat Islam, itulah saudara kita. Bukan orang Bukit Belanduk je, bukan orang kampung sawah je. Mana ada tapak umat Islam, itulah saudara. Dan yang akhir sekali, 7, sentiasa bersungguh. Sentiasa bersungguh untuk menjaga waktu jadual kehidupan. Itu orang yang bahagia. Jaga dia dengan dari pencen pun, dia masih lagi jaga, lagi hebat jadual dia, ketat jadual dia. Pasal penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah. Yang dicantik disusun tu, malam-malam nak susun 3/3 malam. 1/3 untuk dia tidur, 1/3 untuk dia mengaji, untuk mentelaah bab ilmu, 1/3 dia untuk pengajian dia, ibadah dia. Itu yang jadual Imam Syafi'i tiap-tiap malam kalau siang ni malam. Macam mana jadual kehidupan kita? Takkan nak melangor saja berjam-jam depan TV, takkan melangor depan video-video yang viral. Janganlah. Bangun dia tidur, keluar, habis dia main, buka terus story orang. Betul? Story orang dalam status WhatsApp, story orang dalam status Instagram, story orang dalam Facebook.
Itu kata Ustaz Syari baru ni, dia tafsirkan ayat 13, 14, 15 surah As-Sajdah. Maksudnya apa? Orang yang reka dengan video-video ni sebenarnya dia dah termasuk tenggelam dalam satu lubang yang gelap, yang susah nak keluar. Sesat terus dia. Reka dengan video, senyum, gelak, ketawa, hilang, habis masa dia. Tak ke surau, tak ke masjid, tak sembahyang, tak dapat ibadah benar. Quran terus tak sentuh. Dia sentuh. Padahal dalam handphone tu ada tak Quran? Ada tak Quran? Download saja, tak payah internet, buka je terus baca. Allah, kadang-kadang kita habis masa tengok cerita orang. Kenapa? Kita dah habis nak umur, nak habis dah. Dah habis nak habis umur. Nak tunggu apa lagi kan? Nak tunggu apa? Nak mengingatkan kita dengan Allah. Nak tunggu apa? Nak tunggu buruk sampai depan mata? Allah, bukan, jangan sampai ke situ. Nak ingat Allah sekarang ni, ingatkan Allah Ta'ala. Sebab tu tak berhenti bab zikir. Itu dia 7 tanda bahagia kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu habis bab tu. Bab tu keuntungan besar untuk nanti bagaimana bab hidup, mati dan kiamat. Ada keuntungan hidup bila digunakan dalam taat kepada Allah Ta'ala. Keuntungan mati bila ia mati dalam kiamat, syahadah la ilaha illallah. Tu keuntungan bila mati dia boleh sebut la ilaha illallah. Bukan untuk tahlil kan. Bila mati tu dia boleh sebut Allah kan. Itulah keuntungan yang besar bila dia mati, dia sebut hujung dia la ilaha illallah. Dan bila kita ada ayah ke, ibu ke, saudara ke, sahabat ke, adik-beradik ke, tengah-tengah nazak tu, apa yang sepatutnya kita buat, yang kita buat, ajarkan dia. Jangan tu mengucap benda nak ucap, kita nak ajar dia. Orang yang tengah nazak ni tak pergi apa, tengok mata tu ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan tu. Pasal apa? Itulah paling lambat sakaratul maut. Allah tunjukkan video dia. Bila orang dah tutup dekat sakaratul maut kan, Allah tunjuk tu yang mata dia tengok kita, tapi sebenarnya dia tengok apa? Dia tengok perangai dia digambarkan Allah Ta'ala depan mata. Allah, tu yang kita bimbang. Sebab tu bila kita dah nazak, orang yang dah nazak jangan kita sebut mengucap, kita ajar dia la ilaha illallah. Tu yang banyak-banyak 3 kali cukup. Slow-slow la ilaha illallah. Tak telinga. Jangan baca azan tu, pening dia. 3 kali. Tak boleh juga kita buat apa? Allah sebut. Kau boleh teringat bagi 3 kali cukup. Itu tinggal dah. Bacakan doa. Itu je. Jangan mengucap je. Mengucap pakcik, mengucap paman, mengucap mana tu. Mana dah nak mengucap apa? Teks tak ada betul. Ajarkan dia. Boleh tak? Jangan kelang kabut, jangan panik, jangan takut. Dah cukup masuk. Itu cerita dia. Jangan diberat-beratkan orang yang dalam keadaan sakaratul. Tu. Keuntungan hari kiamat, keuntungan bila mati ialah dengan sebut la ilaha illallah. Dan akhir sekali, keuntungan hari kiamat bila bangkit dari kubur disambut dengan berita bahawa syurga tersedia untuknya. Allah. Esok hari kebangkitan kita, berita yang terbaik, terhebat, seronok sekali dipanggil kita ahli syurga. Tak payah nak risau ni kan. Nampak kan? Itu antaranya pagi ini biar kita dapat motivasikan diri kita. Kita ada bab keuntungan 3 tadi. Kalau boleh cari jalan untuk rancang bab kematian kita, InsyaAllah yang terbaik datang dari Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Sebelum saya doa, saya mohon izin untuk iklan. Siapa yang nak join saya kurban di Mahat Tahfiz Sulaimaniyah Turki di Kajang, Pasar Selangor, dia ada 17 saman, tapi kita fokus dekat Kajang, dekat Selangor. Satu bagian 750.
Cawangan kita target tahun ni 160 ekor. Siapa yang nak join boleh pergi sama-sama. Nak sembelih ke, nak uruskan ke, InsyaAllah boleh. Boleh join. Kemungkinan 2-3 hari makan masa, betul? Bukan sikit, 160 ekor nak uruskan. Bukan nak sembelih je, nak siang sekali, nak packing. Daging-daging ni kita yang buat korban pun dapat. Yang lain tu semua kita bagi untuk tahfiz, untuk stok makanannya untuk setahun sampai raya haji tahun depan. Makanan budak-budak ni tak digunakan dengan daging-daging berluar. Kita cuma bagi dia daging yang dikirakan seminggu belajar tu berapa gram. Daging yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ditakbirkan ramai. Itulah stok makanan dia. Siapa yang minat boleh bersama kami. Satu bahagian 750, InsyaAllah. Sahabat kami di Bandar Bukit Pucung Muslimat, pada raya tahun lepas dia macam main kutu grup Muslimat masjid tu. Baru transfer kat kami 15,000 3 ekor lembu. Dia dah lock. Cukup satu hari RM1, sebulan RM1. Akhir sampai hari bulan ni dah cukup 3 ekor tuan. Muslimat je, belum muslimat je. Dan kemungkinan akan tambah lagi seekor. Semalam di Upaya dah ada 4 bahagian orang dah pergi. 4 ke 3? 4. Tu semangat. Sayangkan tahfiz, sayangkan bab korban. Jangan sayangkan duit korban. Sahabat kami suka budak tahfiz tapi dia tak ada anak, tapi dia uruskan tahfiz. Apa dia buat? Dia korbankan tenaga, dia korbankan lori dia. Setiap minggu dia akan hantar daging korban tadi ke 17 cawangan di seluruh Malaysia. Tak ada pekerja, dia sendiri buat. Ambil dari pasar burung punya freezer, kita sewa freezer untuk 160 ekornya daging tu, kita simpan dalam freezer, sewa di pasar burung khas untuk tahfiz. Dia ambil, hantar 17 cawangan. Tu. Kalau siapa yang minat boleh berjumpa kami dan kami akan share. Kalau nak join hari itu memang meriah, betul. Untuk buat sendiri 5 ekor pun dah meriah, betul. Apalagi yang 160 ekor, betul. Pernah tengok kepala lembu bersusun 160? Pernah tengok? Kita tengok 5 ekor je, betul. Yang ini 100 ekor, betul. Macam mana rupa kepala lembu? Macam-macam muka, betul. Yang senyum ada, yang memang mengis ada, semua ada. Ekor dia, jangan cerita mana. Ekor dia bersusun penuh. Allah tu nak ceritakan bab korban. Meriah, memang meriah. Siapa minat boleh jumpa saya. Dan siapa yang nak buat pada haji pun sama juga. Kami ada ruang 100 tempat, 100 peserta yang duduk di sana memang berdaftar di Saudi. Untuk siapa-siapa yang minat untuk buat pada haji, untuk kerabat dia yang masih lagi tak ada haji, boleh, insyaAllah masih lagi buka. Dan di luar sana ada jualan untuk para tahfiz dan kitab yang berkitab di pondok, ada di luar untuk jualan langsung. Kita sudah surah Al-Fatihah. Dan satu lagi saya mohon doa tuan-tuan, anak kami lagi 2 orang, 29, bukan 23, 29 bulan akan balik daripada Istanbul, habis dah 3 tahun mengaji kita. Mohon doakan biar selamat pulang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisharina wa qdi hawalina fid din wa dunya wal akhirah. Allah panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizul wajh wal mutasanna bil allazi la yamut, yasrifna bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.